Assalamualaikum kawan-kawan. Dalam video ni kami akan membentangkan tentang pembubaran perkahwinan menurut Islam. Disediakan oleh Sofia, Syuhanis dan Farisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Najwa dari kelas 5 Yasik akan menerangkan tentang talak. Pengertian talak, bahasa melaksanakan ikatan dan membebaskan. Istilah melaksanakan ikatan akad perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya. Dalil keharusan talak, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Artinya, talak itu 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara sepatutnya, atau melaksanakan menceraikannya dengan cara yang baik. Hukum talak wajib. Berlaku perbalahan antara suami isteri serta hakam yang dilantik sepakat supaya mereka bercerai disebabkan tiada jalan untuk berbaik dan akan memudaratkan pasangan jika diteruskan. Sunat dalam 3 keadaan. Pertama, jika isteri menunjukkan pergaulan yang buruk terhadap suami. Kedua, jika suami tidak menyukai isteri dan dibebangi, dia menzaliminya dengan tidak memberikan hak selama mana dia tidak menceraikannya. Ketiga, jika isteri tidak menjaga maruah dirinya dan bergaul bebas dengan lelaki lain. Harus jika ada sebab yang kukuh untuk bercerai seperti tiada keserasian untuk hidup bersama setelah pelbagai usaha dilakukan. Makruh jika isteri seorang yang taat menjalani perintah Allah dan sentiasa mentaati suaminya serta tiada sebab yang kukuh untuk menceraikannya. Yang terakhir, haram dalam keadaan isteri sedang haid, nifas atau suci yang telah disetubuhi dan suami yakin akan melakukan zina jika bercerai serta dia tidak mampu berkahwin lain. Talak ini diharamkan kerana memanjangkan tempoh iddah, tetapi talak ini sah. Jenis talak. Yang pertama, raj'i. Talak 1 dan 2. Hukum, suami berhak untuk rujuk kembali dengan isteri tanpa perlu akad dan mahar yang baharu jika tempoh iddah belum tamat walaupun tanpa kerelaan isterinya. Syaratnya ialah isteri telah disetubuhi. Bain sugro, isteri diceraikan dalam keadaan belum disetubuhi, tempoh iddah tamat bagi talak 1 dan 2 atau isteri diceraikan secara huluk dan fasih. Hukum, suami tidak boleh rujuk kembali dengan isterinya kecuali melalui akad dan mahar yang baharu. Bain kubra, isteri diceraikan dengan talak 3. Hukum, suami tidak boleh berkahwin semula dengan isterinya kecuali setelah isteri menjalani perkara-perkara berikut. Selesai menjalani tempoh iddah, berkahwin dengan lelaki lain, berlaku persetubuhan dengan suami yang baharu, diceraikan oleh suaminya itu, selesai menjalani tempoh iddah. Jenis lafaz talak. Lafaz yang tidak mengandungi maksud selain talak seperti aku ceraikan engkau. Hukum, talak sah walaupun diucapkan secara bergurau dan main-main. Kinayah, lafaz yang membawa maksud talak dan maksud lain seperti kata-kata suami kepada isterinya, keluarlah kamu dari rumah ini untuk selama-lamanya. Hukum, talak tidak sah kecuali disertakan dengan niat talak ketika mengucapkannya. Rukun dan syarat talak. Pertama, suami berada dalam akad perkahwinan yang sah, baligh, berakal, tidak dipaksa. Kedua, isteri berada dalam akad perkahwinan yang sah. Ketiga, sighah, berbentuk sore atau kinayah atau berbentuk tulisan atau isyarat. Seterusnya, wilayah, kuasa mencerai terletak dalam tangan suami. Seterusnya, qasad, sengaja melafazkan talak walaupun tidak mempunyai niat untuk bercerai. Oleh itu,
kalau orang yang sedang tidur atau gila tidak sah. Implikasi talak. Isteri wajib menjalani iddah talak. Suami boleh rujuk kembali dengan isteri ketika iddah bagi talak raj'i. Iddah dan mahar baru diperlukan jika suami ingin berkahwin kembali bagi talak bain sughra atau talak bain kubra dengan syarat-syarat tertentu, atau jika tempoh iddah telah tamat bagi talak raj'i. Suami wajib menyerahkan kepada isteri harta sepencarian yang menjadi hak isteri. Hikmah talak. Jalan keluar terakhir bagi rumah tangga yang mempunyai banyak masalah yang tidak boleh diselesaikan. Kedua, mengelakkan permusuhan dan kezaliman antara suami isteri jika masalah berterusan dalam rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu khuluk. Khuluk dari segi bahasa ialah tinggal atau cabut, manakala dari segi istilah pula, perceraian suami isteri dengan bayaran tertentu kepada suami melalui lafaz talak atau khuluk. Khuluk dalam bahasa Melayu dinamakan tebus talak. Okey, tebus talak ni maksudnya si isteri tu bersungguh-sungguh nak bercerai dengan sang suami atas sebab yang tertentulah. Apakah hukum khuluk? Hukum asal khuluk adalah makruh, kecuali diharuskan dalam keadaan berikut. Apakah keadaannya? Jom kita tengok. Keadaan pertama yang mengharuskan berlakunya khuluk ni ketika berlaku permusuhan antara suami dengan isteri yang menyebabkan isteri tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ingin berpisah dengan suami. Macam kalau isteri tu dia gaduh teruk-teruk dengan suami dia, dia nak minta cerai. Seterusnya, kebencian isteri terhadap tingkah laku, rupa dan tindakan suami sedangkan suami seorang yang bertanggungjawab. Dalil keharusan khuluk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah telah berfirman yang bererti, dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu daripada apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka, isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika kedua-duanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu bimbang bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa tentang bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang rukun dan syarat-syarat khuluk. Rukun pertama ialah suami. Syarat suami mestilah baligh, berakal dan tidak dipaksa. Rukun kedua ialah isteri. Isteri perlulah bersetuju membayar ganti rugi. Rukun yang ketiga ialah bayaran. Syarat-syaratnya ialah: pertama, boleh berbentuk ain, iaitu harta, manfaat atau sama ada secara tunai atau hutang. Kedua, mestilah halal dan bernilai menurut syarak. Ketiga, dipersetujui bersama oleh suami dan isteri. Keempat, dinyatakan dengan jelas dalam akad. Rukun seterusnya iaitu sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Syarat-syarat sirah ialah: yang pertama, boleh menggunakan lafaz khuluk atau talak, sorih atau kinayah berserta niat khuluk. Kedua, menyatakan bayaran secara jelas. Ketiga, contohnya, saya ceraikan kamu dengan talak satu berserta bayaran sebanyak RM10,000. Apakah kesan khuluk kepada suami dan isteri? Yang pertama, talak tidak lagi boleh dijatuhkan ke atas isteri setelah berlaku khuluk. Kedua, isteri wajib membuat bayaran kepada suami dengan jumlah dan waktu yang telah dipersetujui bersama. Ketiga, isteri berhak mendapat nafkah ketika iddah jika hamil dan hanya mendapat tempat tinggal jika tidak hamil. Seterusnya, hikmah khuluk. Yang pertama, memberi ruang kepada kedua-dua belah pihak untuk membina semula rumah tangga yang lebih baik dan bahagia. Kedua, khuluk dapat membebaskan suami daripada bebanan talak seperti nafkah dan murah. Ketiga, khuluk juga dapat mengelakkan isteri daripada berlaku zalim kepada suami disebabkan tidak mendapat haknya dalam perkahwinan. Seterusnya, kita akan beralih kepada subtopik yang ketiga, iaitu fasakh.
Maksud fasah di dalam bahasa ialah pembatalan, manakala dalam istilah ialah pembatalan akad perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu. Terdapat dua jenis fasah. Yang pertama, fasah yang ditentukan oleh hakim, dan yang kedua ialah fasah yang berlaku serta-merta. Contoh fasah yang ditentukan oleh hakim ialah seperti suami tidak memberi nafkah atau mahar, tidak sekufu antara suami dengan isteri, keengganan salah seorang sama ada suami atau isteri untuk memeluk Islam bersama pasangannya. Contoh fasah yang kedua ialah fasah yang berlaku serta-merta. Contohnya murtad, merosakkan akad seperti perkahwinan tanpa saksi atau tanpa keizinan wali, dan juga suami ialah mahram kepada isteri dengan sebab keturunan, persemandaan dan penyesuaian yang hanya diketahui setelah akad. Dalil keharusan fasah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi rajulin la yajidu ma yunfiqu ala imra'atihi qala yufarraqu bainahuma. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk memberi nafkah kepada isterinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dipisahkan antara kedua-duanya. Implikasi fasah yang pertama, terputus hubungan suami isteri serta-merta dan suami tidak boleh rujuk kembali dengan isteri kecuali dengan akad dan mahar baharu. Yang kedua, talak tidak boleh dijatuhkan ketika isteri berada dalam iddah fasah. Yang ketiga, isteri berhak mendapat tempat tinggal sahaja semasa tempoh iddah fasah sama ada masih hamil atau tidak. Dan yang keempat, isteri tidak berhak mendapat mahar jika fasah berlaku sebelum persetubuhan. Terdapat beberapa hikmah fasah. Yang pertama ialah memberikan keadilan kepada mana-mana pihak yang dizalimi. Yang kedua, membebaskan pasangan daripada masalah rumah tangga yang tidak sewajarnya berlaku. Dan yang ketiga, mengimbangi kuasa talak suami dengan memberikan hak kepada isteri untuk membubarkan perkahwinan jika dia dizalimi oleh suami. Baiklah, memandangkan kita sudah belajar tentang talak, khuluk dan fasah, kita perlu tahu apakah perbezaan ketiga-tiga tajuk tersebut. Dalam tajuk ini ada 4 aspek perbezaan antara talak, khuluk dan fasah yang perlu kita tahu. Yang pertama sekali, aspek pihak yang berhak. Dalam talak, hanya suami berhak melafazkan talak, manakala dalam khuluk, isteri berhak meminta suami melafazkan talak. Dalam fasah pula, hakim yang berhak menjatuhkan fasah sama ada atas permintaan suami ataupun isteri. Aspek kedua ialah rujuk. Dalam talak, suami ada hak rujuk ketika iddah bagi talak 1 atau 2. Tapi kalau dah lafaz talak 3, suami tak boleh minta rujuk balik. Khuluk dan fasah pula, suami tiada hak rujuk ketika iddah. Akad dan mahar baharu diperlukan jika ingin kembali bersama. Aspek yang ketiga ialah bayaran. Untuk talak, tiada bayaran dikenakan ke atas isteri. Manakala khuluk pula, isteri wajib membuat bayaran kepada suami sebagai ganti rugi. Fasah pula, tiada bayaran dikenakan ke atas isteri. Sama macam talak, fasah dengan talak sama dari segi bayaran. Aspek yang keempat ialah kesan kepada jumlah talak. Bagi talak, mengurangkan jumlah talak yang dimiliki suami. Manakala khuluk pula, dapat mengurangkan jumlah talak yang dimiliki suami. Fasah pula tidak mengurangkan jumlah talak yang dimiliki suami. Aspek yang kelima pula ialah hak muta'ah. Bagi talak, isteri berhak mendapat muta'ah. Manakala khuluk pula, isteri tidak berhak mendapat muta'ah. Untuk fasah pula, isteri tidak berhak mendapat muta'ah jika sebab fasah berpunca daripada diri isteri itu sendiri. Aspek yang keenam ialah nafkah iddah. Bagi talak, isteri berhak mendapat nafkah iddah bagi talak ruju'i dan tempat tinggal sahaja bagi talak ba'in, kecuali jika hamil. Untuk khuluk pula, isteri hanya berhak mendapat tempat tinggal sahaja kecuali jika hamil. Dia berhak mendapat nafkah iddah. Untuk fasah, isteri hanya berhak mendapat tempat tinggal sahaja. Aspek yang terakhir ialah tanggungjawab ketika iddah. Bagi talak, tidak membatalkan tanggungjawab suami kepada isteri bagi talak ruju'i. Untuk khuluk pula, membatalkan tanggungjawab suami kepada isteri.
Jadi si suami ni dah tak ada tanggungjawab dah dekat isteri. Seterusnya fasakh, membatalkan tanggungjawab suami kepada isteri. Sama juga macam khuluk tadi. Seterusnya kita akan belajar tentang nusyuz. Nusyuz dari segi bahasa ialah tidak patuh dan taat. Manakala dari segi istilah pula, perbuatan isteri yang tidak mentaati suami dan tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan dalam perkahwinan. Perbuatan suami juga dianggap nusyuz terhadap isteri jika suami tidak menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dalam perkahwinan. Jadi, nusyuz ni antara suami dengan isteri, bukan isteri seorang je. Hukum nusyuz adalah haram sama ada dilakukan oleh suami atau isteri. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, yang bererti perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu nasihati mereka. Jika mereka masih degil, pisahkan mereka dari tempat tidur, dan jika perlu, pukullah mereka. Ayat ini menunjukkan pengharaman nusyuz isteri. Jika nusyuz isteri adalah haram, begitu juga dengan nusyuz suami. Antara bentuk-bentuk nusyuz isteri ialah tidak mentaati perintah suami dalam perkara yang tidak berjangkah dengan syarak. Contohnya, suami suruh pakai tudung tapi isteri dia tak nak. Itu dah jatuh nusyuz. Lagi satu, keluar dari rumah tanpa keperluan atau keizinan suami. Jadi dia keluar rumah tu tak minta izin suami dia, lepas tu dia nak berfoya-foya. Itu nusyuz juga. Apakah langkah-langkah untuk menangani nusyuz isteri? Yang pertama, menasihati isteri dengan menggunakan bahasa yang lembut dan cara yang baik. Kedua, jika tidak berkesan, suami dibolehkan untuk meninggalkan isteri dari tempat tidur. Maksudnya tidur berasing-asingan. Ketiga, jika masih belum berkesan, suami dibolehkan untuk memukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakannya. Kat sini maksudnya suami boleh pukul, tapi bukan pukul yang kuat-kuat macam tampar ke, tak, itu tak boleh. Pukulan ini hanya dibolehkan jika suami meyakini ia boleh menginsafkan isteri. Jika pukulan tersebut diyakini tidak menginsafkan isteri, ia tidak dibolehkan. Langkah yang terakhir, jika nusyuz isteri masih berterusan, suami boleh membuat pengaduan di mahkamah syariah bagi membolehkan mahkamah melantik seorang wakil daripada pihak isteri dan seorang lagi daripada pihak suami. Mahkamah syariah akan melaksanakan keputusan hakam sama ada kedua-dua pasangan tersebut bercerai atau kekal bersama. Seterusnya, bentuk-bentuk nusyuz suami. Antaranya ialah tidak menjalankan tanggungjawab seperti tidak memberi nafkah yang sewajarnya. Maksudnya dia ada duit tapi dia tak nak bagi ikut nilai yang dia dah betul-betul nak perlu bagi. Seterusnya, tidak adil dalam memberikan giliran jika suami berkahwin lebih dari seorang isteri. Langkah-langkah menangani nusyuz suami. Pertama, isteri menasihati suami menggunakan bahasa yang lembut dan cara yang baik. Kedua, jika tidak berkesan, isteri boleh membuat pengaduan ke mahkamah syariah dan hakim akan menghukum suami atas kesalahan yang dibuat. Ketiga, jika nusyuz suami masih berterusan, mahkamah boleh melantik seorang wakil daripada pihak isteri dan seorang lagi daripada pihak suami. Mahkamah syariah akan melaksanakan keputusan hakam sama ada kedua-dua pasangan tersebut perlu bercerai atau kekal bersama. Implikasi nusyuz. Pertama, menghilangkan kasih sayang antara suami dengan isteri. Kedua, mengingkari perintah Allah dan mendapat dosa. Ketiga, membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Jadi jelaslah kat sini yang kita dapat tahu bahawa nusyuz ni memang perkara yang tak elok dan perlu dielakkan kepada pasangan yang sedang berumah tangga. Seterusnya, hikmah larangan nusyuz dapat mengekalkan keadaan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan hormat menghormati. Seterusnya, memastikan semua pihak mendapat hak yang sepatutnya. Seterusnya, menjauhkan keruntuhan rumah tangga. Jadi kita perlulah menjaga hubungan antara suami dan isteri agar dapat mengelakkan nusyuz ni daripada berlaku. Tajuk yang kedua ialah iddah. Maksud iddah dalam segi bahasa ialah bilangan, manakala dalam segi istilah pula ialah tempoh menunggu bagi seorang isteri setelah berlaku perceraian atau kematian suami. Dalil pensyariatan iddah, firman Allah, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. Ayat ini menunjukkan bahawa tempoh iddah selama 3 kali suci wajib dijalani oleh perempuan setelah bercerai. Terdapat beberapa jenis iddah. Yang pertama, kategori perempuan yang belum disetubuhi tiada tempoh iddah. Manakala perempuan yang mempunyai haid dan telah disetubuhi 3 kali suci. Perempuan yang tiada atau putus haid dan telah disetubuhi 3 bulan hijri. Perempuan yang hamil sehingga melahirkan anak. Perempuan yang kematian suami dan tidak hamil 4 bulan 10 hari. Terdapat juga beberapa jenis nafkah. Kategori perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i dan juga diceraikan dalam keadaan hamil. Jenis nafkahnya ialah nafkah dan tempat tinggal. Manakala perempuan yang diceraikan dengan talak ba'in dan tidak hamil dan diceraikan secara khalaq dan tidak hamil, jenis nafkahnya ialah tempat tinggal sahaja. Dan perempuan yang disetubuhi secara syubhah seperti tersalah melakukan persetubuhan dengan wanita yang disangka isteri, jenis nafkahnya ialah tiada nafkah atau tempat tinggal. Berikut terdapat beberapa hikmah iddah. Yang pertama ialah mengelakkan pencampuran nasab dengan memastikan rahim tidak mempunyai kandungan daripada suami terdahulu. Yang kedua, menzahirkan ketaatan kepada perintah Allah. Dan yang ketiga ialah memberi tempoh bertenang kepada suami untuk memikirkan semula keputusan untuk bercerai. Seterusnya ialah rujuk. Dari segi bahasa, rujuk bermaksud kembali, manakala dari segi istilah pula, suami mengembalikan isteri yang telah diceraikan dengan talak raj'i kepada pernikahan asalnya ketika dia masih menjalani tempoh iddah tanpa melakukan akad yang baru. Dalil keharusan rujuk. Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bererti, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka para suami bertujuan hendak berdamai. Rukun-rukun dan syarat rujuk. Rukun yang pertama ialah suami. Suami perlulah mematuhi syaratnya, iaitu Islam dan tidak murtad, berakal, baligh dan tidak dipaksa. Seterusnya, isteri telah disetubuhi, tempoh iddah talak raj'i belum tamat, tidak murtad dan perceraian bukan secara khulu'. Akhir sekali ialah sirah, iaitu lafaz rujuk. Menggunakan lafaz sharih seperti saya rujuk kamu atau kinayah seperti saya ambil kamu semula. Kedua, tidak dibataskan untuk tempoh tertentu. Ketiga, tidak diikat dengan syarat-syarat tertentu. Sunat diadakan saksi bagi rujuk dan syarat saksi itu bukanlah syarat sah rujuk. Hikmah rujuk. Pertama, dapat mengelakkan permusuhan dan dendam antara suami dengan isteri. Kedua, mengelakkan keruntuhan rumah tangga. Ketiga, memberi peluang untuk membina semula rumah tangga dengan membetulkan kesilapan yang lalu. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian mut'ah. Pengertian mut'ah. Bahasa, perkara yang menyeronokkan. Istilah, harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya dengan syarat-syarat tertentu. Dalil kewajipan mut'ah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala musi'i qadaruhu 'ala muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Artinya, kamu tidak bersalah dan tidak menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bersetubuh dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi perbelanjaan itu mengikut kemampuannya, dan suami yang susah pula mengikut kemampuannya, sebagai pemberian sagu hati menurut yang sepatutnya dan sebagai satu kewajipan ke atas orang yang melakukan kebaikan. Kadar mut'ah
berdasarkan persetujuan antara suami dengan isteri pada kadar yang munasabah mengikut kemampuan suami. Jika tidak tercapai, mahkamah syariah akan menentukan kadarnya. Hikmah mut'ah. Pertama, memberikan ketenangan dan mengurangkan tekanan perasaan isteri disebabkan penceraian. Kedua, menggalakkan suami supaya merujuk kembali dengan isteri jika bukan talak bain. Yang ketiga, mengelakkan permusuhan antara pasangan yang bercerai. Yang terakhir, hadiah penghargaan untuk jasa dan budi isteri sepanjang tempoh perkahwinan. Seterusnya kita akan belajar tentang harta sepencarian. Dari segi pengertian, harta sepencarian ialah suatu harta sama ada harta alih atau harta tidak alih yang diperoleh bersama suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditinggalkan nilainya dalam mas perkahwinan, hasil usaha bersama atau sumbangan mereka bersama. Contohnya macam diorang beli kereta sama-sama. Dalil pensyariatan harta sepencarian. Tiada dalil khusus dalam Al-Quran atau hadis mengenai harta sepencarian tetapi telah menjadi adat masyarakat Melayu. Adat ini tidak bercanggah dengan syarak, maka boleh diterima berdasarkan kaedah fiqh. Al-adatu muhakkamah. Artinya, adat yang baik itu boleh menjadi peraturan yang wajib dipatuhi. Seterusnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis harta sepencarian. Yang pertama, hasil sumbangan langsung kedua-dua suami isteri dengan masing-masing mengeluarkan modal untuk membeli harta tersebut. Macam yang saya cakap tadi, contohnya macam kereta ataupun rumah. Kedua, hasil sumbangan tidak langsung pasangan melalui nasihat, idea, bimbingan, motivasi, menjaga keselesaan dan seumpamanya sehingga harta tersebut diperoleh. Kadar harta sepencarian. Sumbangan diberikan dalam bentuk wang harta atau kerja sehingga harta tersebut diperoleh. Kedua, hutang yang dibuat oleh salah satu pihak bagi manfaat dan kebaikan bersama. Seterusnya, keperluan anak yang belum dewasa dalam perkahwinan tersebut. Hikmah harta sepencarian. Yang pertama, memberikan hak kepada yang berhak. Kedua, mengiktiraf sumbangan pasangan dalam mendapatkan harta. Ketiga, membela keperluan anak-anak yang masih kecil. Keempat, mengelakkan permusuhan dan sangka buruk antara suami dan isteri. Kelima, menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman seperti yang dituntut oleh Islam. Tajuk yang ketiga ialah hadanah. Maksud hadanah dari segi bahasa ialah di sisi manakala dari segi istilah ialah mengasuh dan mendidik kanak-kanak yang belum memayis dan golongan yang tidak boleh menguruskan dirinya sendiri dengan menjaga kebajikan serta melindungi mereka daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Hukum hadanah. Hadanah ialah mengasuh dan mendidik kanak-kanak yang belum memayis atau kanak-kanak yang gila atau golongan yang tidak mampu menguruskan diri sendiri walaupun telah dewasa adalah wajib bagi mengelakkan mereka terdedah kepada bahaya dan kemudaratan. Dalil pensyariatan hadanah, sabda Nabi SAW, an Abdullah bin Amr qala anna amra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu bi'a wa sadri lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Daripada Abdullah bin Amr berkata, seorang perempuan telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini pernah berada di dalam perutku, pernah meminum susuku, pernah bermanja di depanku, dan bapanya pula telah menceraikanku serta mahu mengambilnya daripadaku. Maka Rasulullah bersabda, kamu lebih berhak terhadapnya selagi kamu tidak berkahwin. Tanpa hadanah bermula sejak kelahiran anak sehingga dia memayis, iaitu dia boleh menguruskan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bagi anak yang gila, hadanah berterusan walaupun setelah balik sehingga penyakit gilanya hilang. Berikut merupakan golongan yang berhak mendapat hadanah mengikut turutan. Yang pertama, ibu.
Yang kedua, nenek sebelah ibu dan ke atas. Yang ketiga, bapa. Dan yang keempat, adik-beradik perempuan kandung. Yang kelima, nenek sebelah bapa dan ke atas. Yang keenam, adik-beradik perempuan seibu. Yang ketujuh, adik-beradik perempuan sebapa. Yang kelapan, ibu saudara sebelah ibu. Yang kesembilan, ibu saudara sebelah bapa. Yang kesepuluh, waris lelaki yang layak menerima asabah. Dan yang terakhir, lelaki yang mahram kepada anak. Terdapat beberapa hikmah tanah. Yang pertama, menjamin kebajikan golongan yang lemah dan memerlukan. Seterusnya, mengelakkan pengabaian terhadap anak-anak berlaku setelah perceraian berlaku. Yang ketiga, menjaga hubungan silaturahim setelah perceraian. Yang keempat, menjamin anak-anak terdidik dengan didikan yang sempurna setelah perceraian kedua-dua ibu bapanya. Dan yang terakhir, menjamin keharmonian masyarakat kerana setiap anak yang membesar mendapat pembelaan dan didikan yang sempurna. Bahagian terakhir, terdapat beberapa usaha dan tindakan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Yang pertama, sentiasa menjaga adab dalam pergaulan dengan ahli keluarga dan kaum kerabat. Yang kedua, memilih pasangan yang mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, sentiasa menambah ilmu agama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Memandangkan kita sudah habis belajar tajuk ini, apa kata kita tengok satu soalan contoh yang berkaitan dengan tajuk pembubaran perkahwinan dalam Islam. Soalan itu berbunyi, mengapakah Allah membenci talak sedangkan ia dihalalkan? Berikan hujah anda. 4 markah. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih.